Assalamualaikum. Hai guys. Apabila ada seorang yang claim sebagai ustazah dan juga ustaz, Brahmi sebut macam ni sebab Brahmi dapat info rupanya ustazah ni dia tidak ada background pengajian agama yang formal. So nak claim dia sebagai agamawan, sebagai ilmuwan tu agak sukar. Dan kita kena hati-hati dalam mengambil ilmu daripada mereka. Apatah lagi, bila Brahmi dapati banyak juga statement-statement mereka di social media yang sangat misleading. So, yang terbaru dan terkini, mereka dakwa semua suami yang hantar isteri yang bersalin diuruskan oleh doktor lelaki sebagai dayus. Kena faham, dayus ni dosanya besar. Menuduh orang buat dosa besar bukan benda yang kecil. Persoalannya, adakah betul itu dayus? Kita kena ingat, di dalam hukum Islam ada prinsip hukum umum, ada pengecualian, general rule dan juga exception. Betul, prinsip umum doktor lelaki haram melihat aurat pesakit wanita. Begitu juga doktor wanita haram melihat aurat pesakit wanita. Cuma beza dia, kalau doktor wanita melihat aurat pesakit wanita, dia lebih ringan berbanding doktor lelaki. Tapi tetap haram. Namun kenapa boleh? Atas sebab darurat dan tujuan perubatan. Dan ada hadis antaranya daripada Jabir radhiyallahu anhu menceritakan Ummu Salamah, isteri Nabi, dibenarkan oleh Rasulullah untuk berbekam. Dan bekam itu diurus oleh lelaki yang bernama Abu Taibah. Dan Nabi benarkan. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini digunakan di dalam fiqh Muqtamad Asy-Syafi'i dan juga fiqh Manhaji sebagai dalil membenarkan doktor lelaki mengurus pesakit wanita dengan syarat-syarat tertentu, antaranya mesti ada peneman di kalangan mahram. Dan rupa-rupanya, bila Brahmin tanya para doktor-doktor ni, di kalangan kawan-kawan Brahmin, di dalam etika doktor ni, bila doktor lelaki mengurus wanita bersalin, mesti ada peneman. Nah, bila kita baca lebih sikit, kan, kita bercakap atas landasan ilmu dan fakta, kita takkan keluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Apatah lagi, doktor ONG ni tak ramai. Bila ustazah tu kata doktor dah ramai, itu betul. Tapi doktor secara umum, doktor ONG ataupun doktor yang menguruskan antaranya wanita bersalin, tak ramai. Tak ramai. Dan yang ramai itu lelaki. Sebab nak sampai ke tahap pakar ONG ni, bukan senang. Penuh cabaran, bebannya luar biasa dahsyat. Jadi bukan semua wanita mampu untuk memikulnya. Oleh demikian, disebabkan itulah timbul persoalan darurat, di mana para suami tidak ada pilihan. Dan dicadangkan pula wajib para suami buat simpanan duit demi hantar isteri ke hospital swasta. Amboi, senang cakap. Kita tahu tak, sekarang ni rakyat Malaysia masih ramai yang struggling, yang masih lagi tak ada kerja, ada kerja pun tak tetap, masih lagi tercari-cari ke sana kemari, rezeki pun tak ke mana. Tiba-tiba nak suruh simpan duit demi untuk mencapai 4,000. Itu pun harga dulu, sekarang ni tak ada 4,000-nya. Jadi ketika itulah mereka tak ada pilihan melainkan hantar ke hospital. So bila mereka tak ada pilihan, di situlah timbul darurat. Sebab darurat ni bukan sekadar tak ada pilihan, tetapi demi menjaga nyawa. Bukan satu nyawa, tapi dua nyawa. Nyawa ibu, nyawa anak. Akhirnya, Brahmi nak kongsi satu kisah benar. Pada tanggal 25 Disember 2011, arwah adik Brahmi meninggal dunia selepas komplikasi bersalin. Darah dia bleeding teruk kritikal. Dan untuk pengetahuan, yang mengurus arwah adik Brahmi adalah doktor wanita. Sampai sekarang kes ni masih lagi dibicara. Dah 11 tahun tak selesai lagi. Tapi nak cakap, kalau main isu jantina tak habis. Ini bukan isu jantina, ini isu kepakaran demi menyelamatkan